Strong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam sesi PDPR sesi 3.0. Okey, sambung lagi tajuk baru iaitu bab 6 peningkatan tamadun Yunani dan tamadun Rom. Okey, tamadun Yunani. Tamadun Yunani berkembang dari semenanjung Greece dan di pulau-pulau sekitarnya yang dikelilingi oleh Laut Aegean dan juga Laut Mediterranean. Cuaca yang sederhana menyebabkan orang Yunani gemar membuat aktiviti luar seperti pendebatan dan juga sukan. Kedudukan yang berhampiran dengan laut yang menyebabkan orang Yunani terkenal sebagai pelayar yang handal. Okey, pelayar kapal yang sangat handal. Penempatan penduduk Yunani telah wujud sekitar 1000 hingga 800 sebelum Masihi dan membentuk sebuah kota ataupun dinamakan polis. Okey, apa yang dimaksudkan dengan polis tu? Maksud polis ialah negara kota. Ingat, negara kota. Ciri-ciri polis ataupun negara kota tu, bukan polis tentera tu tahu. Polis dekat sini ialah negara kota. Okey, yang pertama, polis yang sangat terkenal ialah di Athens. Yang kedua ialah di Sparta dan yang ketiga ialah Corinth. So korang boleh tengok nama-nama negara ni suatu ketika dulu. Di tengah polis terdapat satu tempat bernama Akropolis, iaitu kawasan tertinggi yang menempatkan bangunan-bangunan kerajaan dan keagamaan. Okey, di kawasan lapang pula terdapat Agora, iaitu tempat penemuan ataupun pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota. Ciri-ciri polis di negara kota tersebut merupakan yang pertama, gabungan bandar utama, bandar kecil dan juga kampung. Yang kedua, menjadi ibu kota dan pusat tumpuan masyarakat. Dan yang ketiga, memiliki jumlah penduduk yang ramai dan wilayah yang sangat luas. Dan yang terakhir, dianggap sebagai tanah suci, kurniaan dewa dan juga setiap warga negara bertanggungjawab untuk mempertahankan negara. Peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Ada 5 dekat sini sistem pemerintahan yang diamalkan. Yang pertama ialah monarki. Yang kedua ialah oligarki. Yang ketiga ialah aristokrasi. Yang keempat ialah tirani. Dan yang kelima ialah demokrasi. Okey, kita tengok dulu monarki. Apa yang dimaksudkan dengan monarki? Monarki adalah sistem beraja yang berasaskan keturunan raja dibantu oleh golongan bangsawan yang terdiri daripada golongan bijak pandai. Oligarki. Oligarki ialah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Aristokrasi ialah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan-golongan bangsawan. Tirani merupakan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Dan yang terakhir ialah demokrasi, iaitu sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Macam negara kita. Perkembangan sistem demokrasi di Athens. Perubahan sistem di Athens berlaku disebabkan oleh pemantapan dan melancarkan hal ehwal pentadbiran sedia ada. Kemudian, memperlihatkan kematangan politik penduduk Athens yang berusaha memajukan aspek pemerintahan negara mereka. Athens ni dekat mana kan? Kat mana? Athens ni ialah dekat Itali. Okey, siapa yang mengasaskan demokrasi di Athens? Demokrasi di Athens diasaskan oleh Solon pada tahun 594 sebelum Masihi. Merupakan demokrasi langsung, iaitu sistem warga negara Athens terlibat secara langsung dalam perbicaraan dan perdebatan bagi menentukan dasar dan peraturan Athens, termasuklah soal politik, ekonomi dan juga sosial. Pada zaman pemerintahan Perikles pada tahun 495 hingga 429 sebelum Masihi, penekanan diberikan kepada isu kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Ciri-ciri sistem demokrasi di Athens ada 3. Yang pertama ialah majlis, yang kedua ialah magistrat dan yang ketiga ialah juri yang diketuai oleh Dewan Perhimpunan. Berikut merupakan Dewan Perhimpunan dan keanggotaan Dewan Perhimpunan dan juga fungsi Dewan Perhimpunan. So korang boleh baca sendiri. Dan seterusnya ialah fungsi majlis dan keanggotaan majlis. Seterusnya, fungsi magistrat dan keanggotaan magistrat.
fungsi juri dan juga keanggotaan juri. Ini pula pemerintahan sistem monarki di Sparta, iaitu Sparta mengamalkan sistem monarki yang terhad. Ciri-ciri sistem monarki ini terhad di mana raja memerintah Sparta bagi mengekalkan pembolotan dan salah guna kuasa. Raja dibantu oleh Dewan Perhimpunan dan juga Majlis. Sparta merupakan kerajaan ketenteraan di mana kanak-kanak berusia 7 tahun dan wanita dilatih menjadi tentera. Kaum wanita menjalani latihan fizikal seperti berlari, bertinju, menari, menyanyi di khalayak ramai. Mereka sanggup berkorban demi negara. Dan mereka menekankan aspek disiplin, taat setia dalam kalangan warga negara Sparta, dan melalui sesi peperangan Sparta dengan Persia pada tahun 490 hingga 449 sebelum Masihi. Tetapi Sparta berjaya mengalahkan Persia dalam pertempuran di Salamis pada tahun 480 sebelum Masihi. Itu saja untuk hari ini. So, jangan lupa buat latihan di dalam buku Purple OMG. Assalamualaikum dan selamat pagi.